Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton bebasnews.my, sebuah portal berita dalam talian. Bersama anda sekarang ialah saya, Abdul Hafiz Ahmad, akan mengendalikan sebuah program baru bebasnews.my, iaitu Bicara Sukan. Okey, kita akan memulakan program pada pagi ini dengan berita sedih. Berita kehilangan seorang bekas jagoan sepak takraw negara, iaitu Allahyarham Rehan Muhammad Din, yang telah kembali ke rahmatullah pada usia 54 tahun kerana jangkitan kuman pada paru-parunya di Felda Air Tawar, Bukit Tinggi di Johor pada pukul 8.40 malam tadi. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada roh Allahyarham dan mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Bismillah. Okey. Kalau saya dapat sedikit bicarakan tentang Allahyarham ni, ialah pemenang pingat emas, 2 pingat emas Sukan Asia Beijing 1990 dalam acara regu berpasukan dan antara regu, menewaskan musuh tradisi kita Thailand di Gymnasium Feng Tai Beijing. Okey, topik kita pada pagi ni ialah pasca Sukan C, Datuk. Terlupa saya. Saya memperkenalkan tetamu saya dalam program ni, iaitu mantan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara yang berbahagia, Datuk Wira Mazlan Ahmad. Apa khabar, Datuk? Sihat, Datuk? Baik. Terima kasih kerana bersama kami bersama program Bicara Sukan bebasnews.my ni. Selama 30 minit kita akan bersiaran. Tak terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat hari raya, Datuk. Ya, saya masuk sama-sama. Sedikit sepatah dua kata daripada Datuk dulu, permulaannya. Saya terlebih dahulu saya nak ucapkan takziah kepada keluarga arwah. Saya berkesempatan melihat pasukan kita melawan pasukan Thailand di Sukan Asia tahun 1990. Itulah pingat emas yang tak akhir kita menangi di peringkat Sukan Asia. PSM dan anak buahnya termasuk pemain-pemain muda kena bertekad untuk merebut pingat emas di peringkat Sukan Asia. Kita tidak jauh ketinggalan. Itu saja habis. Terima kasih banyak, Tok. Kita tanpa melengah masa, kita akan terus kepada soalan yang pertama, Tok. Saya pun dah telah memberikan taklimat, Datuk, tentang pasca Sukan C ni yang berakhir pada Isnin lalu. Kita membawa balik 45 pingat emas kontingen kita. 45 pingat emas, kontingen kita membawa balik 39 pingat emas, 45 pingat perak, 90 pingat gangsa, dan menduduki tempat ke-6 Sukan C Vietnam 2022 di belakang Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Jadi pada pandangan Datuk lah, adakah ini boleh dianggap gagal, sederhana, biasa atau wajar, setimpal? Pada saya biasalah. Dalam sukan ada menang, ada kalah. Itu kena accept. Kalau takut kalah, kena usaha. Kalau tak mau usaha, kita terpaksa menghadapi kegagalan demi kegagalan. Tapi itu banyak orang cakap kita tak patut kalah dengan Singapura. Singapura bawa 476 atlet. Kita bawa 584 atlet. Tapi Singapura dapat 47 pingat emas, lebih 8 daripada kita. Jadi adakah itu wajar tu? Itu kualiti kontingen ni, Hafiz. Kita banyak tak ada kualiti, dia sikit ada kualiti. Dia bersedia lebih bagus lagi kita. Itu sukan ni dia tak menipu orang. Kalau kau berusaha kuat, kau berjaya. Kalau tidak, janganlah.
Okey. Harap dijadikan iktibar untuk masa hadapan. Dikatakan Singapura ni masih ada program naturalisasi Macam kita tahulah pemain badminton yang dari Pulau Pinang menjadi juara dunia mewakili Singapura. Joseph Schooling dikatakan yang memenangi pingat emas Olimpik Rio 2016, ibunya itu merupakan warga Malaysia, warga negara Malaysia. Jadi adakah kita ketinggalan dalam, perlu juga kita menaturalisasikan atlet kita untuk itulah. Itu cara yang dibenarkan, Hafiz. Kita tak boleh blame orang kalau kita tak mau buat. Kalau kita nak, kita buat. Masa saya dulu tak banyak, tak ramai, 3 orang saya ambil rakyat luar negara jadikan rakyat kita. Yupang angkat berat tu Hidayat, satu lagi Irina. Satu lagi yang menembak 3 orang. Irina Marhani. Tembak. Okey. Kita tak buat, kita nak tunjuk kita boleh, kita kena buatlah, kena berusaha lah. Jangan dengan belim orang. Tapi kalau dengan rakyat jati, anak jati, keturunan patriotik tu lebih tebal tu. Adakah ada pendapat yang mengatakan itu? Kalau kita gunakan atlet yang saya sokong kita yang sebagusnya rakyat kita yang mewakili Malaysia dan menang. Itu yang paling baik. Tapi masa saya dulu, saya nak shortcut pasal tak ada masa. Jadi saya ambil tak ramai 3 orang saya. Kita sekarang kalau kita tak nak ambil rakyat luar, kita kena usahalah. Dari lagi kecil sampai sekolah, sampai ni cikgu sekolah, ibu bapa kena main peranan. Jangan kita nak cakap saja. Sukan panjang cerita, panjang kisah ni. Kalau dipahamkan anak kepada Hidayat Hamidun yang Datuk naturalisasikan ketika di MSN tu, Harry Hidayat dalam mewakili Malaysia dalam Sukan C kali ni kalau tak silap saya dalam angkat berat. Angkat berat. Jadi adalah saya dah tengok. Saya tengok gambar dia itu. Saya tengok ni, tapi dia tak rupa Hidayat. Nama dia ni anak Hidayat sebelum jurusyara tu cakap kan. Okey. Itu bagus. Itu satu kejayaan ya. Okey. Tapi ada seorang tu atlet dia terlibat dalam kes mahkamah pula mungkin Datuk tahu kan lebih arif tentang tu Biasalah. Okey, kita beralih kepada topik yang agak soalan yang serius balik Mungkin apabila Singapura mengatasi pungutan pingat dalam tiga-tiga cabang dalam jenis sukan Olimpik, bukan Olimpik dan tradisional, dalam 3 ni, adakah gambaran masa depan yang suram bagi Malaysia yang masih kemarau emas untuk Olimpik akan datang? Tidak juga. Tapi kita kena ambil itu sebagai satu cabaran lah. Kita nak menang pingat emas di sukan Olimpik ni objektif yang sudah lama. Tapi masih belum berjaya. Selagi kita tak berjaya, kita kena usaha. Pembanggang taruh dalam projek ini kena usaha bersungguh-sungguh lah. Kalau tidak, kita selama-lama yang kita tak dapat capai tujuan kita. Saya dah gagal. Tapi yang lain kena teruskan. Okey Datuk, kita bercakap pasal masa zaman kegemilangan Datuk Datuk sebagai ketua pengarah, juga ketua kontingen Sukan C 2001 Kuala Lumpur betul kalau tak saya tak salah fakta tu Okey, ketika itu memenangi 111 pingat emas menjadi juara kali pertama, juara keseluruhan Sukan C kan. Jadi itu satu antara air tangan Datuk lah itu kita tak boleh nafikan lah, kita iktiraf semangat Datuk. Okey, Datuk juga terlibat dalam program Jaya Sukan Commonwealth 1998 Jadi
Antara resepi yang Datuk ada ketika tu yang membolehkan kita berjaya dalam Sukan Commonwealth 98 dan kemudian berpindah kepada Sukan Asia Bangkok 98. Jadi adakah Datuk rasa resepi kejayaan tu boleh diterapkan balik dalam suasana sekarang ni? Untuk Asia Games? Boleh. Boleh, kita kena pilih sukan. Pilih sukan yang kita fikir kita mampu membawa kejayaan. Masa saya sukan Commonwealth lah. Sukan Commonwealth saya dah kaji angkat berat. Boleh menang pingas dengan lebih mudah. Dibandingkan dengan sukan-sukan yang lain, susuk saya tumpukan angkat berat. Jadi masa tu satu orang boleh dapat 3 pingat. Dia ada 3 disiplin tu. Dalam itu dalam dalam ada 3 ni. Clean 3 section. Jadi ada 3 emas, tapi sebelum sukan Commonwealth 98 dia dah pindah undang-undang. Bukan 3 lagi. Jadi 2 saja. Itulah kena fikir, kena sadari lah. Ini benda ni semua boleh buat tapi kena perlukan kajian, perlu ketekunan lah. Nak jayakan apa yang kita nak rancangkan. Okey, friend. Okey tu, kita tak boleh lari daripada dunia dilanda pandemik COVID-19 sejak 2019. Jadi ada pihak yang memberikan alasan disebabkan COVID, kekurangan pendedahan pertandingan, tak boleh nak berlawan ke negara lain, tak boleh nak mengukur prestasi musuh kita, tak boleh nak mengukur diri kita sendiri. Jadi itu adakah alasan yang boleh melindungi pencapaian 39 emas di Vietnam baru-baru ini? Boleh. Itu sebenarnya COVID-19 ni adalah satu sebab utama. Sebab utama yang menyebabkan pungutan pingat emas kita kurang. Okey, itu kita tak boleh lari tapi kita kena terus usaha. Nasib baik kita ada MSN, ada kompleks MSN, kita boleh kita boleh gelembung sukan. Sport bubble gunakan kemudahan. Jadi kita tak teruk sangatlah. Okey tu, ni kita ni bola sepak ni dalam apa juga sukan ni, sukan Asia, sukan Sukma ke, sukan SEA ke, sukan Olimpik ke, ibu segala emas selalu diberitahu sebagai ibu segala emas. Tapi kita di Hanoi kita kempunan sebarang pingat. Jadi adakah ni satu perlu diberitahu pada FAM, pada pemegang taruh dalam bola sepak ni, this is goal is a must. Emas ni mesti satu kemestian dalam setiap kali sukan SEA, sukan SEA khususnya. Dan yang paling dinanti-nantikan apabila tiba sukan SEA Kuala Lumpur 2027. Adakah Datuk bersetuju tentang goal is a must dalam sukan SEA for bola sepak? Itu tak boleh lah. Tak boleh lah letak ni sasaran yang itu teruk. FAM dari dulu pun nak emas di semua peringkat sukan. Tapi sukan bola ni bukan perkara yang mudah. Kena usaha dari bawah, dari sekolah, dari ibu bapa, dari family, sebelum kita nak mencapai kejayaan. Semua sukan, tapi bola ni susah sikit. Semua negara tumpukan bola. Bukan senang. Itu kena fikirlah. Okey, saya rasa Datuk mungkin sukan yang antara kegemaran Datuk ialah olahraga. Betul Kalau tak silap saya pernah buat liputan. Jadi kita tengok olahraga, pencapaian olahraga 5 emas daripada lebih 10 acara sukan, acara olahraga di Hanoi. Kita dah hilang pingat emas lompat tinggi, Loh Kamzi, Ramjit Nairu, zaman Loh Chee Peng, zaman Kesavan. Lepas tu Raja Pecut 100 meter pun kita hilang. Dua edisi lalu kita menang. Tapi apakah Datuk rasa 5 emas tu wajar dengan lebih pada 10 acara di olahraga?
memang tidak wajar. Uh, uh, Kalau dibandingkan dengan renang, olahraga lebih baik dari renang. Saya setuju. Gitu. Apa ni? Tapi olahraga ni lebih mudah dibangunkan dari renang sebab dia tak pakai apa ni, nak bina balapan, padang boleh ganti. Kalau swimming pool bukan boleh buat dengan nombor dah. Jadi tapi nak membangunkan olahraga, saya kata tadi sebagaimana sukan yang lain ni juga kena dimulakan dari peringkat bawah. Ini lebih mudah pasal sekolah ada acara olahraga. Kita kena train banyak guru-guru jadi menjadi jurulatih olahraga di sekolah. Kita kena encourage galakkan ibu bapa supaya membawa anak-anak mereka berkecimpung dalam sukan olahraga. Paling kurang anak-anak mereka menyertai acara rentas desa di sekolah masing-masing. Itu tak ada skill yang untuk menyertai acara rentas desa. Itu galakkan itu mesti dibuat daripada peringkat bawah untuk maju, untuk mendapatkan atlet-atlet yang berjaya. Okey, Fif. Okey, mungkin kita boleh dapat 2 soalan lagi. Penerbit, sejak tu Okey, kita balik kepada ni Allahyarham Rehan. Rehan ni dalam anggota 12 pemain yang menyumbangkan 2 pingat emas Sukan Asia Beijing 1990. Pencapaian tak boleh ditandingi sehingga oleh skuad sekarang ni. Dan Sukan C, 2 pingat emas Sukan C Manila 1991. Jadi ketika Datuk dalam MSN ketika itu, adakah satu program yang begitu menyeluruh, begitu tersusun dan komprehensif untuk skuad sepak takraw ni sehingga mereka dapat konsistensi tu, emas Asian Games dan emas SEA Games. Kemudian pernah menang Piala Raja Thailand 1988. Adakah MSN terlibat secara bernilah dengan PSM sendiri? Dengan pasukan. Kita bantu Tuat Leicester Stage, kita bantu dari segi kewangan banyak. Dari segi usaha itu dijalankan oleh PSM sendiri. Dia orang aktif. Okey. Negeri-negeri aktif. Masa tu Sokabak utusan pun anjurkan RTM pun anjurkan takraw ni kejohanan bertaraf dunia dia. Dia main dekat stadium negara. Itu minat masa tu untuk takraw, memajukan takraw lebih menyeluruh. Itu sebab kita mood tu ada. Mood kalau pemain takraw tengok mood tu, dia pun orang pun sama naik sama berjuang untuk menang Okey. Kita ini kita okey. Mungkin tiba pada soalan yang terakhir tu Datuk, kita para peminat sukan dan mungkin pemegang taruh dalam sukan ni masih tertanya-tanya Datuk ni juga sebagai ahli jawatankuasa OCM Olimpik Nasional Malaysia masih lagi. Jawatankuasa pemilihan dia. Menggantikan Datuk Siah Jadi apa dia itu meeting dengan Tan Sri Noza jadi chairman presiden. Meeting kalau ada sukan C, sukan Asia adalah meeting nak pilih atlet. Tapi dia itu sebab saya nak cadangkan. Sekarang ni pegawai pun komiti tu kena pilih juga. Dia kena hantar resume baru kita pilih layak ke tidak jadi pengurus jurulatih pegawai untuk
temankan atlet pergi bertanding sama. Sekarang ni atlet saya, pegawai Tak ada free, free boleh daripada ini boleh kita tangkap muat bidang kena terjun ubah. je. Boleh bidang terjun boleh tangkap muat je. Kena ada kategori A, kategori B kot macam atlet juga. Boleh. Kita kena buat perubahan supaya kesedaran di kalangan pegawai tu ada. Datuk ni saya selalu dapat tahu pada kawan-kawan ni lah, senior kan, wartawan dulu. Masih aktif dengan ketika muda-muda dulu lah sebagai pegawai Persatuan Lumba Basikal Sekarang ada mengikuti perkembangan lumba basikal? Tak ada dah. Dia pencen lah. Duduk rumah je. Duduk rumah je lah kan? Tengok TV. Tak ada main golf ke untuk ni lah? Tak ada untuk riadah ke? Golf ni doktor IGN suruh saya berhenti. Oh gitu. Pasal pinggang. Tulang belakang tu ada masalah sikit. Oh ya ke? Okeylah, kita doakan gantung lah. Itulah. Kita doakan Golf bag tu dalam store lah. Ya ke? Terima kasih. Mungkin ada orang nak beli, boleh lah boleh lah diiklankan. Boleh. Okey Tok, kita doakan kesembuhan Datuk lah kalau dengan dalam kandungan sihat afiat sentiasa dilindungi Allah dengan keluarga sekali. Jadi itulah kita sudah sampai kepada penghujung rancangan. Terima kasih banyak Datuk semoga sihat selalu dan jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye bye. Okay.